Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon. Selamat tengah hari. Okay, we start with formative exercise 7.2. Formative exercise 7.2. Number 1. Violin. Queen. Okay. Okay. Untuk nombor 1, saya lebih suka kalau awak buat table, lebih nampak. Dia bagi ngeraya dengan rows. So saya wakilkan dia dengan variable x dengan y. Pada ayat tu dia beri 300 length, 300 meter square untuk length. Area itu area. Tulis di sini 300. Kemudian dia beri ayat yang seterusnya, he has at least 1,000 to buy the plant. Ni 1,000 at least. Maklumat dia kita keluarkan. Ya, saya tulis dalam bentuk table. Yang ini at least, dia ada tulis at least. Jadi sekarang dia beri pula cost. Okay, cost kita wakilkan dalam table. RM4. Lepas tu yang ini dia punya area 0.4. Dia tak nampak bagi tahu Okay, kemudian rows, cost for rows is RM5 and area is 0.3. Tadi kita dah tulis dah ayat pertama tadi dekat table di sini 300 and the money 1,000, RM 1,000 at least. Okay, other than x greater than 0 and y greater than 0, write 3 inequalities. Dia suruh tulis 3 inequalities. So pertama daripada maklumat yang dia beri pada daripada soalan A. Write 3 inequalities. Tulis 3 inequalities that satisfy. Sorry, bukan itu. Yang ini, ayat pertama. Ayat yang terakhir. The number of roses must exceed the number of hibiscus by at most 200. Ayat terakhir dekat soalan nombor 1. Ayat terakhir Bilangan rose mesti melebihi 200. Bilangan rose ni Y mesti lebih 200 daripada bunga raya. Okay, mesti lebih 200 daripada bunga raya. At most, paling banyak 200. Bermaksud, Y tolak X ni ataupun ayat lain dia, Y tolak X, kita tahu rows ni lebih banyak kan? So, Y tolak X mesti kurang atau sama 200. Awak tulis macam ni pun boleh. Sebab dia kata bilangan rows mesti melebihi bunga raya. So, rows tolak bunga raya. Dan paling banyak 200. Paling banyak 200. Okay, so dari sini kita dapat ini. Kemudian yang ketiga, yang kedua 4x plus 3y saya ambil dari sini. Dia asalnya dia 0.4x plus 0.3y less and equal 300 sebab dia ada area dia 300 meter persegi sahaja, tak lebih. Jadi saya tukarkan decimal kepada whole number. Okay, so ini adalah inequalities yang kedua. Inequalities yang ketiga 4x plus 5y at least. Paling sikit duit yang digunakan 1,000, so boleh lebih. So at least greater and equal.
sekurang-kurangnya. At least ini sekurang-kurangnya. Okay, kemudian B. Kita dah ada 3 inequality. Setakat ni ada nak tanya ni? Macam mana nak dapat ni? Boleh faham ini? Faham? Okay. Okay. Ya, ada murid dia tanya soalan C saja, tapi saya nak buat C tu saya kena buat A dulu. Jadi sekali jalanlah saya terang. Okey, untuk graf B saya dah lukis. Untuk soalan B saya dah lukis guna skala dia. Okey. Ini graf saya. Okey, ini graf saya. Pastikan awak label graf awak. Sekejap Okay. Kalau tak boleh nampak bagi tahu pastikan awak label awak punya graf dan R ini mesti dituliskan. Label, draw and label the region R. Tak ada R maknanya awak tak jawab soalan. Yang tu boleh dibuang, ditolak markah. R ini dalam soalan mesti tulis R. So mesti tulis R, kemudian shaded the region. Okay, kalau ada masalah untuk shade the region bagi tahu Okay, saya teruskan. Saya dah lukis graf C1. From the graph obtained in B. Find the maximum number of rose plant if the number of hibiscus plant is 300. So X ini 300. Bawakan ke atas sebab dia nak maksimum. Mesti ada dotted line. Ini adalah cara kerja awak. Mesti ada dotted line. So bawa ke kiri. So bunga raya ini adalah 500. Tuliskan 500. Okay, tuliskan 500. Kemudian soalan yang kedua. Within a given period, each hibiscus and rose plant generate a profit. Dia bagi pula profit. Saya terus tulis 3.5x tambah 2.4y. Ini profit dia. X ini untuk bunga raya, y ini untuk rose. Jadi 3.5x tambah 2.4y. K ini kita tak tahu. This is constant. Jadi let kita anggap K ini sebarang nilai. Ini untuk C2 Find the maximum profit of the gardener. So let K sama dengan 100. Awak boleh anggap K sebarang nombor yang logik dekat graf lah. Okay, saya anggap K ini sebagai 100. Jadi saya buat table ini untuk lukis garis lurus. Okay. Kemudian awak perlu buat satu garis lurus, satu dotted line di sini. Saya guna pen ni, tak tahu awak nampak tidak. Ini dotted line. Okay, saya gariskan. Ini langkah pertama cara pertama. Awak guna pembaris. Lepas awak dah lukis garis lurus ini, berpandu pada table ini. Okay, berpandu pada table ini. Awak buat dotted line dan awak gerakkan pembaris awak tanpa menukar dia punya kecurunan. Okay, the same gradient. Same gradient maknanya pembaris awak tak sengit, tak lari dia punya gerakannya. Mesti gerakan yang condong dia sama. Okay, so gerakkan until you get the last point from the shaded region. Okay, yang ini belum lagi, kita dah lepas ini. Ini tak jumpa lagi. Okay, so gerakkan lagi sampai kita jumpa paling atas ini. Paling last, titik yang paling last. So point ini adalah maximum point 700. 750 and 0. Okay, itu adalah titik yang terakhir. So kita dapat 2625. Itu langkah pertama, cara pertama. Okay, guna pembaris. Okay, dan gerakkan. So paling last kali kita dapat ni. Okay, mungkin awak ada yang bertanya ni, mungkin dia tengok check pada jawapan, ada perbezaan jawapan kot dengan awak. Kejap lagi saya terang sekejap Okay, saya terang dulu cara kedua. Cara kedua, you cari setiap point ini. Okay, you cari setiap point, setiap bucu, cari setiap bucu ini, koordinat dia dan awak gantikan dalam equation ini. Okay, so saya
tuliskan setiap koordinat dan saya ganti nilai paling tinggi itu adalah nilai maksimum profit. Find the maximum profit. So yang paling maksimum adalah yang paling tinggi. So the answer is RM 2,625. Kalau tak nampak bagi tahu Saya pun. Okay, ada dua cara. Baik. Andai kata setakat ni sebelum saya pergi andaian soalan lain, boleh tak saya faham yang ini? Soalan satu ni. Boleh faham ke? Okay. Andai kata soalan itu dia beri syarat must have both flower. Mesti ada dua-dua. So kita tak boleh ambil ini. Kita tak boleh ambil 750 and 0. Kita mesti ambil yang atas ni. 350, 550. So kita kena ambil ini. Ini kalau dia letak syarat bahawa kedua-dua bunga itu mesti ada. Sekarang dekat soalan dia tak bagi apa-apa syarat. Dia cuma nak maximum profit sahaja. So kita ambil yang ini. Okay, boleh faham? Kan je. Dekat soalan belakang tu dia macam ada beberapa perbezaan. Jadi saya akan guna yang mana yang saya buat. Saya akan terangkan yang mana yang saya buat saja Just so follow your way lah. I mean the ya. answer. Yes. Okay, Saya dah tanya pada penggubal buku teks. Dia pun belum respon lagi. Saya dah tanya dengan guru-guru kawan-kawan yang lain. Mereka pun setuju dengan jawapan yang saya bagi. Kalau andai kata ada maklum balas daripada penggubal buku teks tu, nanti saya akan maklumkan kemudian. Setakat ni kita fix dulu dengan yang ini. Okay? Okay, Cik. Okay, next. Summative exercise. Sebab mereka dah bagi pembetulan dekat buku teks. Saya dah check tapi tak ada pula pembetulan bahagian tu. Tapi bila cikgu lain buat pun dia pun dapat sama macam saya. So tak apalah, nanti saya akan, kalau kata ada pembetulan saya akan maklumkan. Okay, now summative exercise number 1. Pun saya buat dalam bentuk table, awak mesti fahamkan soalan dia. Bentuk table kalau you buat senang kita nak fahamkan dia punya inequalities. So small x, saya dah terbalik ni, sepatutnya saya letak atas. Small x big y, ini soalan dah beri. Small x big y and this is kg. Dekat soalan tu dah ada beritahu small chair, small rotan chair 3 kg. Big rotan chair is 5 kg. And the at least 60 kg. At least 60 kg. Kita tulis dia punya hint ini. Okay, supaya kita tak terlepas pandang. Sebab saya tadi pun bila tak tulis, saya dah tersalah. Terlepas pandang dah. So at least tulis ini. Okay, next. Next sentence. Workers. We have 60 workers. For small chair, we need two workers. Big chair, we need 3 workers. Okay. Kita dah keluarkan maklumat dalam bentuk table. Now question A. If X number, okay ni pun salah If X number of small rotan chair, X ni dia nak bagi tahu ni X ini Y itu saja. Kemudian dia suruh tulis 4 inequalities. So dari sini kita dapat ini 3x plus 5y, 3x plus 5y greater and equal sebab at least greater and equal. Yang ini 2x plus 3y less and equal 60 sebab dia ada 60 pekerja sahaja. Tak boleh lebih 60. Okay, tak ada pekerja. Kalau lebih 60 tak ada orang nak buat. So mesti kurang atau sama 60 sahaja. Paling banyak 60 pekerja yang digunakan. Kemudian untuk yang ketiga dan keempat pada ayat yang terakhir dekat soalan 1. 2 workers are required, mana saya dah terlepas. Okay.
baris ketiga. A small rotan chair requires 3 kg of rotan while a big rotan chair require 5 kg. Yang kecil X ini memerlukan 3 kg. Rotan, bahan dia ni. Yang ini, Y ini yang big memerlukan 5 kg. So X greater and equal 3, Y greater and equal 5. Yang ini dekat jawapan belakang saya tengok 5 kan. Kalau tengok sini dia bagi 3. So saya ambil yang saya buat ni. So X greater than 3. Itu saja perbezaan dia. Kemudian dia suruh lukis graf. Okey, kita dah lukis graf. Saya dah lukis graf. Ni graf saya. B dah selesai. Ini soalan B saya. C. The price for a small rotan chair is 40 ringgit. Okay, saya buat equation. 40x. Okay, 40x. Harga dia. And the price for big rotan is 80. 80y. Okay, K ini adalah constant. Biasanya untuk soalan terakhir ni kita buat K. And let K, kita ambil sebarang nilai yang logik dalam graf atau yang logik dalam pengiraan kita, equation ini. So saya let K equal to 80. Kita nak lukis garis lurus putus-putus tu. Yang garis putus-putus. So nak guna garis lurus, kita mesti ada at least 2 point. Saya gantikan X0 and Y0. Saya dapat 1, 2. Baik, saya dah lukis dia punya dotted line di sini. Ini dotted line saya guna pen. Okay, harap awak boleh nampak. Okay. Sama juga saya gerakkan pembaris ini. Saya cari soalan dia nak the value of X and Y that will provide the family with a maximum income. So maximum income. Okay, kita gerakkan graf dia maksimum lah. Maksimum maknanya yang paling tinggi lah titik yang kita jumpa. Okay, ini bawah. Okay, ini atas. Ini kita jumpa ni dulu. Okay, tengok kecerunan kita. Tengok kecerunan ni. Okay, kecerunan ni naik kan. Okay, kita jumpa ni dulu. So yang ini yang paling atas. Okay, yang ini yang paling atas. So titik kita 3, 18. Saya dapat 3, 18. Mungkin graf saya tak sama dengan awak. Sebab saya punya ni line besar kan. Dia punya line tu. Jadi takut bacaan tu dah lari sikit lah. Okay, 3, 18. So gantikan dapat 1560. Andai kata, okay, let's say you tak confident with your answer. You tak yakin yang mana satu, atas ke bawah. So never mind, you substitute this point also, 22.5. Okay, you substitute this point. So you dapat, you gantikan. Then you get 1280. So maximum dia adalah 1560. Tapi soalan C1 ingat, dia tanya what is the value of X and Y? So X 3, Y 18. Itu jawapan dia. The maximum income, so inilah RM 1560. Boleh faham? Yeah, can. Okay, next. Number 3. Number 3, X dan Y. Okay, saya buat dalam bentuk table. Parcel ada 600. Okay, ini dia dah beri. Satu ni apa ayat dia. Jadi kita bina inequality saja. So a lorry can carry 120 parcel. So 120 lorry and 50 van. 50 parcel van. And jumlah parcel adalah 600. So 120x plus 50y less than equal 600. Kemudian yang kedua, the number of van used is not more than 3 times of number of lorries. So y is less than equal 3x. Dan yang ketiga, the number of van used is at least 2. So y is greater than 2. Paling sikit 2. Sekali lagi saya nak ingatkan, untuk menulis inequalities, pastikan your y at left hand side and your y must be positive. Y at left hand side and must be positive. Okay, pastikan itu. Baru you tak careless untuk lukis graf. Pastikan itu dulu.
Okay, so write 3 linear inequalities. Selesai untuk A. Untuk B, graph. Okay, saya dah lukis graph. Ini graph saya. Okay, ini saya dah lukis graph. Okay, yang ini ada C pula. Soalan C. B dah selesai. B saya dah lukis graph. C. Using the graph obtained in B, find the range of the number of lorries if 2 van are used. Van tadi X ke Y? Van tadi Y kan? So Y sama dengan 2. Okay, Y sama dengan 2. Y tadi van. So Y sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 2. Okay, kita mesti ada tanda dotted line ni. Bermaksud awak buat cara kerja. Ini cara kerja dia. Dotted line ni cara kerja dia. So pastikan you buat So when Y equal to 2, dia nak cari jawapan untuk lorries. X ini berapa? Kalau Y 2, lorry berapa? Dia punya range. Julat. Julat mesti dalam inequalities. Julat mesti dalam inequalities. So ini 2, paling ke kiri dan paling kanan. Kalau kita lihat sini, paling kiri kita adalah ini 0.5, 0.55. Di sini 0.55. Okay. Yang ini 4.2. 0.55 hingga 4.2. Okay, saya tulis dulu. 0.55 hingga 4.2. Yang ini yang kita dapat dari graf. But remember, this is the number of lorries. Lorries cannot be decimal number. Lorries cannot be decimal number. Must be whole number. So we take 1 until 4. Okay, kenapa tak ambil 0 hingga 5? Kenapa tak ambil 0 hingga 5? Kita tengok shaded region. Kita mesti ambil kira shaded region kita. Kalau 0 maknanya di sini. Ini bukan kawasan berlori. Kalau 5 di sini, ini juga bukan kawasan berlori. So the range must be in the shaded region. That's why our answer is X from Y until 4. X sebab dia nak lorries. Boleh faham? Ini mesti ambil kira benda tu boleh perpuluhan atau tidak. Boleh faham tak setakat ni? Okay, next. The maximum cost. If the cost of transportation by a lorry and a van, okay, dia ada 150x plus 100y. Okay, let K equal to 300. Ni sebarang nilai K ni sebarang nilai. Saya ambil nilai yang mudah untuk saya kira. Okay, so kalau K 300, saya letak sini, sorry bukan 300, 150. Saya dah tukar tadi. Sebab bila saya ambil 300, saya punya dotted line tu dia jadi sangat besar. So, saya ambil 150. Saya tukar 150. So when x 0, y equal to 1.5. When y 0, x equal to 1. Okay, yang ini yang saya dah buat untuk lukis garis lurus. Must have 2 point. Mesti tulis ini. Mesti tulis Ni mesti tulis. Nak lukis garis lurus mesti ada at least 2 point. Bila lukis graf mesti beri nama graf ini. Beri nama graf. Beri nama graf. Okay, balik kepada tadi. Saya dah buat dotted line pada graf saya di sini. Boleh nampak tak? Ini saya punya dotted line. Okay, saya gerakkan dotted line saya. Okay, gerakkan. Soalan dia nak maksimum juga. Maksimum. Okay, bawa naik. Okay, di sini ada 1 tapi ini belum maksimum. Lagi maksimum di atas 2.2, 6.6. Okay, this point I get is 2.2 and 6.6. But remember, number of lorries and number of van cannot be decimal. Must be whole number. So, apakah nilai nombor bulat yang dapat dalam shaded region yang hampir dengan this point? So, saya ambil 2 dan 6. Okay, saya ambil 2 dan 6. Sebab 2 di sini, 2. Okay, ini 2, 6 di sini, kawasan sini. Okay, kawasan sini. So, dia masih dalam shaded region. Mesti check dia mesti dalam shaded region. So, 2,
sini, 6 di sini. Saya tak boleh ambil 2, 7 walaupun kalau kita bundarkan 6.6 ni jadi 7. Tak boleh sebab kalau 2 di sini, 7 di luar graf, di luar shaded region, 7 di sini. So tak boleh, mesti ambil in shaded region. Okay? Okay. Andai kata awak dah buat-buat, awak tak yakin pula mana satu point ni, atas ke yang ini. So doesn't matter, you find the point for the right hand side. So, saya dapat sini 4, 2. Okay, 4, 2. Sini 2. So 4, 2. Saya gantikan saja sebab saya nak pastikan betul tak yang tadi tu maksimum. Sebab yang ni yang saya dah ganti, I get 900. So yang ini saya ganti juga, saya dapat 800. So betul lah jawapan saya, the maximum cost is RM 900. Okay, mesti buat conclusion di bawah. Boleh faham setakat ni? Faham. Okay, next. Last question, number 5. Number 5 ni dia punya yang akhir ni. Awak kena dengar betul-betul. Okay, dia bagi dah the table. The table is given. Okay, dia beritahu 30 unit for P and 24 unit for Q. Kita tulis. Kemudian write 3 inequalities. Okay, dia nak 3 inequalities. Tengok ayat ke 2 akhir. Baris ketiga. Baris kedua dan ketiga. Okay, dekat soalan. Bawah table tu. Bawah table ni tu dalam textbook awak. Okay, baris kedua dan ketiga. It is given that the number of cardboard A. So A ni X. Okay, X is at most twice the number of cardboard. Adalah tidak lebih 2 kali ganda Y. Tidak lebih, maknanya kurang atau sama 2 kali ganda Y. So X kurang atau sama 2 Y. Okay, ini adalah perkara pertama yang kita dapat. Constraint, the first constraint. But remember, I told you already just now, Y must be at the left hand side. So kita tukarkan. Y di sebelah kiri, kita terbalikkan. Ini akan jadi terbalik. 1/2 di sini. 2 bawa ke kiri dia jadi bahagi. So 1/2 X. So Y greater and equal 1/2 X. Okay, this is the first constraint. Second constraint. 2X plus 5Y. Okay, dari sini. 2X plus 5Y less and equal 30. Less and equal 30. Sebab dia beritahu the amount yang available adanya 30. Tak boleh lebih. Okay, kemudian yang kedua, yang Q ini 24. 3X plus 2Y less and equal than 24. Okay, selesai untuk soalan A. Soalan B, graph. Okay, saya dah lukis juga graph. Okay, saya dah lukis graph, saya dah shaded region, I label and shade the region. Kemudian C1, based on the graph obtained in B, find the maximum number of cardboard B. Maknanya Y berapa apabila X sama dengan 4. So shaded dotted line 4, bila X 4, Y berapa? Dia nak maximum number kan? So yang atas sekali. Kalau dia tanya minimum number, so yang bawah sekali yang you jumpa. Ini kalau minimum number. Kalau minimum number maknanya Y sama dengan 2. Kalau maximum number kita bawa naik atas. So ini akan dapat 4.2. Tapi macam case tadi, mana ada nombor perpuluhan untuk almari. Bilangan almari tu whole number. So kita ambil 4 sahaja. Okay, 4.2. Kalau tengok graf ini 4.2. Tapi kita ambil nombor bulat sebab ini adalah almari. So 4. Tak boleh kalau lah contoh awak dapat sampai 4.9. Awak dapat bacaan dia 4.9. Boleh tak kita bagi jawapan 5? Any response? Cannot. Cannot. Sebab tak cukup. Tak cukup lagi 5. Tak boleh pandai-pandai bunda macam tu.
Okay, 4.9 cardboard. Mana ada tak cukup 5 lagi. So kita anggap dia sebagai 4 sahaja. Okay, next, last one. The maximum profit earned by the factory if the proceed from cardboard 200x, kemudian 250y. Ini K. So K ini sebarang nombor. Saya anggap dia K 500. 50. Tadi mula-mula saya buat 500. Saya punya line nanti akan nampak dapat besar sangat. Jadi saya adjust, saya buat 50. Okay, macam tu lah. Mula-mula kita try. Lepas tu bila nampak dotted line kita akan jadi sangat besar. Jangan, kita ubah pula. Kita ubah. So 50 saya dapat 0, 0.2, 0 dengan 0.25. So saya buat dash line. Okay, sini kecil. Kalau tak saya akan nampak besar. Jadi saya tukarlah. So saya dapat kecil saja. Okay. Kita buat, kita gerakkan dia. Okay, ni lain sikit dengar betul-betul. Kita gerakkan dia. Kita gerak dia nak maksimum. Okay. Tak boleh condong dia lari. Okay, ini belum lagi. Kita dah jumpa ni. Ada lagi ke atas. Okay, lagi. Okay, sampai sini. Belum lagi. Ada lagi satu. Ini dah jumpa kat sini. Belum. Tambah lagi satu. Okay. Saya sampai 5.5. Poin saya yang saya dapat adalah 5.5 dengan 3.8. Okay, 5.5, 3.8. Tapi kita tak boleh ganti 5.5, 3.8. Sebab ini cardboard. Mesti ambil 5 dengan 3. Okay, 5 dengan 3. Saya ambil 5 dan 3. Dengar betul-betul ni. Saya ambil 5 dan 3 sebab tak boleh decimal. So saya akan ambil 5 dengan 3. 5 and 3. Tetapi kalau 5, kalau 5, kita tengok. Kalau 5, saya punya Y boleh jadi sehingga 4. Sebab yang ni kita tak boleh ambil 5.5. We will take 5. We will use 5 untuk X. Bila saya ambil 5, saya tengok sini, Y ni boleh jadi 4, bukan 3. Okay. Lagi banyak yang 4 ni. Saya tak perlulah ambil 3 dah. Saya boleh ambil 4. Because 4 is in the shaded region. X, 5, Y, 4. Saya ambil titik ini. Okay, tadi saya ambil 5, 3. Saya cari dulu dapat 1750. Tadi saya dah terangkan dekat 5 pula kita boleh nampak 4. Okay, cardboard B 4. So we substitute, I get 2000. So the conclusion, the maximum profit is 2000. Ni yang saya kata soalan 5 ni kes dia lain pula. Kena tengok macam tu pula. Okay, sebab ini bukannya bertats, bukannya bucu. Selalu kita dengan bucu kan. Ini bukan bucu. Tapi because of this number, we take 5. We use 5. So, we double check 5 or we get another value of Y. That's why we take 5, 5, 3 and 5, 4. Which one is more greater? Mestilah 5, 4. Sebab tu kita guna 5, 4. Understand class? Understand. Okay, any question? Okay, tak ada soalan.